Okey. Suara tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala khairi khalqillahi ajma'in Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang, di samping kesihatan yang baik, di samping kelapangan masa kita, segala benda Allah Ta'ala bagi pada kita hari ini, kesenangan, kerehatan badan, kerehatan minda, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih kekalkan kita, beri keizinan untuk kita melalui lagi fasa-fasa terakhir dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, di mana pada malam ini adalah malam ganjil yang terakhir, di mana kita masih lagi berpeluang untuk kita merebut malam Lailatul Qadar. Kalau kita nak tahu bila malam Lailatul Qadar, maka kita tak boleh tengok lepas hari 21 kita tengok siang dia kata semalam malam Lailatul Qadar. Kalau kita nak tahu, maka kita kena kumpulkan semua malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29, dan kemudian kita buat perbandingan. Lalu faedah dia bukan pada waktu ni sebab benda dah berlalu, tapi faedah ni adalah kalaulah kita rasa kita dapat malam Lailatul Qadar, maka doa agar Allah Subhanahu Wa Taala bagi sabat, bagi ketetapan hati, ketetapan jiwa, agar kita dapat meneruskan amal ibadah selepas Ramadan. Tapi kalaulah kita buat perbandingan lalu kita dapati Allah, tahun ni terlepas malam Lailatul Qadar contohnya, maka itu sebenarnya adalah galakan untuk kita supaya kita doublekan doublekan ibadah kita, supaya kita gandakan amal perbuatan kita, amal ibadah kita, sebelum kita nak tunggu datangnya peluang untuk dapat pahala 83 tahun yang akan datang. Okey. Lalu kita jangan berputus asa, jangan buat macam exam keluar tiba-tiba tak dapat jawab, down. Okey. So yang exam yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni, dia bukan macam ujian manusia. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi, Allah nak tengok lepas tu kamu buat apa. Sebab lepas ujian daripada manusia habislah. Tapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak tengok bukan ketika ujian tu pun Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kamu pandai nak cari tak, kamu pandai nak ambil manfaat tak. Tapi yang lebih penting, apa yang kamu lakukan selepas daripada ujian tersebut. Okey, lalu peluang kita masih ada, kita gunakan peluang yang ada malam 29 untuk kita merebut kebaikan pada saki-baki terakhir Ramadan Al-Mubarak. Baik, insya-Allah hari ini kita sambung perkongsian kita, di mana kita dah sampai pada surah Asy-Syams. Di mana hari ini kita surah Asy-Syams dan esok kita akan habiskan surah Al-Lail. Maka apabila tamat surah Al-Lail nanti, cukuplah kita punya perkongsian daripada Al-Buruj sampai An-Nas. Okey. Okay, lalu insya-Allah sebelum kita bercerita tentang surah Asy-Syams ni, kita baca dulu surah Asy-Syams. Kerana tidak ada kalam yang lebih baik daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Okey. Baik, itu surah Asy-Syams. Di mana surah Asy-Syams ni tengok dia punya penghujung ayat dia semuanya ha 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 ha, dua harakat kan. Ha 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 ha. Okey. So biasa kalau kita sebut ha ha ni, orang akan bagi tenaga kan. Kalau kita sebut ha ni ada dua. Satu ha jenis ha pedas kita sebut ha ha, okey. Dan satu lagi ada ha yang kita nak sebut, kita bagi tenaga daripada dalam. Sebab apa? Sebab makhraj dia jauh dekat hujung kerongkong ni. Lalu bila kita nak bawa keluar dia, maka kita kena bagi tenaga yang lebih. Ha, okey. Lalu oleh kerana tenaga yang lebih yang kita bagi tu, ramai orang menganggap bahawa ha ni tebal. Sedangkan ha ni adalah huruf nipis. Okey. Ha adalah huruf nipis. Maka kalau kita sebut ha, walaupun kita bagi tenaga, tapi senyum. Okey, senyum. Wasyamsi wa duhaha, ha wa duhaha. Okey, sama senyum. Wal qamari idza talaha. Okey, senyum. Okey, kerana ha ni sifat dia nipis. Walaupun dalam cara baca kita bagi tenaga sikit. Okey. Okey, surah ini dinamakan surah Asy-Syams. Okey, surah Asy-Syams. Walau bagaimanapun nama Asy-Syams ni mungkin diringkaskan ataupun disingkatkan, kerana surah Asy-Syams ni tidak dikenali dengan nama surah Asy-Syams pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pada lisan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok riwayat-riwayat yang datang tentang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada sahabat Nabi, maka mereka menamakan surah ini dengan surah Asy-Syamsi wa Duhaha. Tanpa waw, surah Asy-Syamsi wa Duhaha. Okey, waw tu waw al-qasam, waw sumpah. Okey, lalu mereka namakan, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita selalu cerita kisah ni kan, banyak kisah tentang Muadz bin Jabal. Bagaimana Muadz bin Jabal solat Isyak. Dia solat Isyak dengan Nabi, kemudian dia solat Isyak dengan kaum dia. Dan ketika mana dia solat Isyak dengan kaum dia, maka dia baca surah yang panjang sampai ada orang tinggalkan dia. Sebab imam baca lama sangat, lalu tinggalkanlah dia. So bila orang tinggalkan jemaah, maka Muadz bin Jabal kata innahu munafiq. Orang ni munafik. Lalu lelaki yang tinggalkan jemaah ni tak puas hatilah. Imam baca lambat, baca panjang, dia tak tahan. So dia tinggalkan jemaah. Tiba-tiba imam panggil dia munafik. Dia pergi mengadu pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bagi tahu pada Muadz, wahai Muadz, afattanun anta, ataupun aturidu an takuna fattanan, kamu nak jadi orang yang bawa fitnah ke? Solat ni tengoklah keadaan manusia. Nabi SAW kata siapa yang mengimamkan manusia fal yukhaffif, maka hendaklah dia meringankan. Bila siapa yang solat nak jadi imam, maka tengoklah jemaah tu macam mana. Terutama solat Isyak, solat Maghrib, solat Isyak. Di mana kalau dalam bulan puasa ni, solat Maghrib macam mana, solat Isyak macam mana. Mungkin solat Isyak kita boleh panjangkan sikit sebab orang semangat nak tunggu nak solat tarawih. Katalah dekat rumah lah, sekarang tak boleh kat masjid kan, tapi dalam bulan Ramadan orang semangat, lepas solat Isyak orang masih bersemangat untuk beribadah, maka tak ada masalah untuk kita panjangkan. Tapi kalau hari-hari biasa, waktu orang bekerja,
hari selain Ramadan contohnya, orang balik daripada kerja maghrib isyak, tiba-tiba imam bantai solat maghrib baca Al-Baqarah, solat isyak baca Ali Imran. Bayangkan macam mana keadaan rakyat, atau bukan rakyat, dia jemaah belakang, makmum belakang tu, macam mana keadaan mereka. Lalu ada orang-orang yang ada sakit, ada yang tua, ada yang sahibul hajah, ada hajat dia lepas solat dia ada benda dia kena selesaikan, tapi tiba-tiba imam baca sampai ada kisah-kisah orang seronok sangat solat subuh, baca daripada awal waktu masuk solat subuh tu, dia solat subuh, solat berjemaah dengan makmum dengan jemaah dia sampailah nak terbit matahari punya, lama dia panjang ni. Memang waktu subuh Nabi SAW galakkan baca panjang. Walau bagaimanapun imam tetap kena tengok keadaan makmum dia. Lalu Nabi SAW kata pada Mu'adh, wahai Mu'adh, kenapa kamu nak jadi orang yang bawa fitnah? Jangan jadi orang bawa fitnah. Maksud fitnah dekat sini ialah menyebabkan orang tinggalkan solat jemaah. Orang tahu, masjid ni imam dia Mu'adh bin Jabal, lalu tak payahlah panjang sangat. So Nabi SAW kata jangan jadi orang bawa fitnah yang menjauhkan manusia daripada masjid ataupun daripada solat berjemaah. Maka kalau nak solat, maka Nabi SAW kata faqra asy-syamsi wa duhaha, bacalah surah asy-syamsi wa duhaha. Maka nama inilah yang datang daripada Nabi SAW, dan begitu juga daripada lidah para sahabat, seperti dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis daripada Buraidah Al-Aslami. Buraidah Al-Aslami kata Nabi SAW solat Isyak dengan membaca Nabi SAW solat Isyak dengan membaca surah Wasyamsi wa duhaha, dengan membaca surah Asy-Syamsi wa duhaha tanpa waw. Ingat selalu nak sebut waw sebab permulaan dia Wasyamsi wa duhaha. So riwayat-riwayat hadis ni menyebutkan nama surah ini Asy-Syamsi wa duhaha. Begitu juga daripada kalam Ibnu Abbas dalam Tabrani, kalam Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas kata Nabi SAW amarahu, Nabi SAW perintahkan Ibnu Abbas agar membaca ketika solat hari raya, agar dibaca surah Sabbih isma rabbikal a'la dan juga surah Asy-Syamsi wa duhaha. Tak boleh lupa waw, dan surah Asy-Syamsi wa duhaha. Lalu daripada kalam para sahabat, daripada kalam Nabi SAW, maka kita tahu nama surah ini adalah surah Asy-Syamsi wa duhaha. Walau bagaimanapun kita sebut kadang-kadang yang menulis mushaf ni dia nak ambil nama yang pendek, nama yang mukhtasar, dan akhirnya mereka tulis nama Asy-Syams, surah tu Asy-Syams. Dan surah Asy-Syams adalah antara surah-surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Maka bila kita sebut surah Makkiyah ni, maka dia ada khasais dia, dia ada karakteristik dia, dia ada ciri-ciri dia. Antara ciri dia yang utama adalah dia banyak menceritakan tentang akidah ataupun ithbat, menekankan kepada akidah, bukti Allah Subhanahu Wa Taala, bukti kehebatan Allah Taala, kejadian ataupun ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala banyak diceritakan dalam surah-surah Makkiyah. Dan surah ini ada 15 ayat. Surah ini ada 15 ayat dan tidak ada fadilat khusus yang datang tentang surah Asy-Syams, melainkan Nabi SAW baca surah ini pada waktu-waktu tertentu, seperti hadis Buraidah Al-Aslami dalam At-Tirmidzi, di mana Nabi baca surah Asy-Syamsi wa duhaha dalam solat Isyak. Bila kita ada solat Isyak, maka bacalah surah Asy-Syamsi wa duhaha. Dan begitu juga kadang-kadang dalam solat hari raya, di mana solat hari raya ni banyak riwayat, kita nak solat raya dah lepas ni, ada berapa hari lagi, maka solat hari raya boleh dibuat kalau tak dapat nak solat berjemaah beramai-ramai dekat padang kawasan lapang ke ataupun dekat masjid, tak boleh masuk lagi. Ada sebahagian masjid dah boleh, dah boleh dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Tapi ada orang, bukan semua orang dapat masuk masjid tu kan. Kalau masjid yang besar, satu qaryah yang besar, tiba-tiba dapat masuk 12 orang, 30 orang je maksimum. Lalu yang lain tu nak solat kat mana? Maka kita kata boleh solat dekat rumah.
solat hari raya dekat rumah. Dan kalau nak ikut sunnah Nabi SAW, maka antara surah yang Nabi SAW baca semasa solat hari raya adalah pada rakaat pertama Nabi akan baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Nabi akan baca surah Al-A'la. Dan kemudian pada rakaat yang kedua Nabi SAW ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW baca surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah, surah Al-Ghashiyah. Dan begitu juga riwayat daripada Buraidah, riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW baca surah dalam At-Tabrani, Nabi SAW baca surah Asy-Syamsi wa Duhaha pada rakaat yang kedua. Begitu juga kalau rasanya kita tak ada benda nak buat pada hari raya, sebab surah Al-A'la ni pendek, surah Asy-Syams ni pendek, ataupun surah Al-Ghashiyah tu pendek, lalu kita rasa tak ada nak pergi ziarah orang pun, tak ada nak ziarah, semua kat kampung kita je seorang dekat bandar. So nak pergi rumah jiran pun tak ada. So bila kita tak ada apa-apa urusan, maka kalau nak baca panjang, bacalah panjang. Kerana ada riwayat bahawa Nabi SAW baca pada solat hari raya pada rakaat pertama, Nabi baca dengan surah Qaf. Surah Qaf dekat 2 muka surat, 2 muka surat setengah. Qaf 2 muka surat setengah. Dan kemudian pada rakaat kedua Nabi baca surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. So tengok keadaan masing-masing. Kalau kata ada ziarah menziarahi ke, sebab dibenarkan 20 orang, jangan lebih 20 orang. Okey, so siapa yang ada urusan selepas solat raya, maka bacalah surah yang pendek, Nabi ajar surah pendek. Dan siapa yang tak ada urusan, maka banyakkan tunjukkan pada Allah Ta'ala yang kita bersyukur lepas Allah Ta'ala bagi Ramadan pada kita, dan kita bergembira pada hari raya dengan panjangkan bacaan kita dalam solat hari raya. Okey, baik. So ini kelebihan dia, Nabi SAW baca pada waktu-waktu tertentu. Okey. Kemudian surah ini tidak ada riwayat yang menceritakan tentang sebab turunnya surah ini, melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak ikrar, ataupun Allah Taala nak bagi satu penguat ataupun penegas kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Dia turun ibtidaan, tanpa sebab. Allah Ta'ala bagi je pada Nabi SAW. Dia tak adalah ayat Quran yang turun tanpa sebab, tapi sebab dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak dia turun, maka turunlah surah ni kepada Nabi SAW. Baik, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan dalam surah Asy-Syams? Dan semua orang tahu makna Asy-Syams. Apa makna Asy-Syams? Matahari. Okey, matahari. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini dengan wasyamsi wa duhaha. Allah Taala bersumpah dengan matahari. Okey. Walau bagaimanapun, dan kita selalu sebut Allah Ta'ala nak bersumpah dengan apa sahaja, terpulanglah, sebab semua dekat dunia ni, dekat alam ni, semua milik Allah Ta'ala. Tapi kita berbeza, kita milik Allah Ta'ala, lalu kita kena ikut apa Allah Ta'ala kata. Dan Nabi SAW sebut, man kana halifan falyahlif billah. Siapa nak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Ta'ala sahaja. Okay, maka kita pun tak bersumpah dengan benda lain, kita hanya bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala bila bersumpah, Allah Taala akan pilih makhluk-makhluk Allah Taala yang hebat, yang ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya dekat sini adalah matahari, wasyams. Walau bagaimanapun, kalaulah saya tanya apa yang kita nampak pada matahari, apa yang orang perasan pada matahari, orang akan cerita tentang matahari ni, bagaimana matahari ni, satu dia terang. Kemudian yang paling banyak sekali orang cerita adalah panasnya matahari. Orang akan cerita tentang panasnya matahari. Lalu sisi matahari yang orang nampak adalah sisi-sisi yang panas, sisi-sisi yang berpeluh, kulit merekah. So matahari ni orang jarang tengok dia sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab yang sampai pada kita daripada matahari adalah benda-benda yang kita rasa dan kita nampak benda ni, benda ni baik ke untuk kita? Kena panas macam gini, berpeluh-peluh badan kita, kulit jadi terbakar. Lalu orang tak nampak sisi matahari yang baik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk pada manusia bahawa matahari ni ada sisi baik dia. Tapi kamu tak perasan, sebab yang sampai pada kamu hanya benda yang kamu rasa tak elok.
Okey. Lalu Allah Taala bawa, nampak, wasyamsi waduhaha. Allah Taala bersumpah dengan matahari, dan Allah Taala kata tengok matahari ni pada duha, waktu duha. Allah Subhanahu Wa Taala suruh tengok pada waktu duha, waktu daripada gelap nak naik jadi cerah. Allah Taala kata nampak apa yang datang? Cahaya. Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa matahari ada bau, ada cahaya dia. Dan cahaya matahari ni Allah Ta'ala kata tengok, Allah Ta'ala suruh tengok daripada matahari yang kamu nampak benda tu menyakitkan, tapi ada kebaikan-kebaikan dia. Mungkin kita tak nampak. Macam kalau katalah orang yang pergi mengaji, belajar agama, jadi ustaz macam saya contohnya, bila nak cerita tentang matahari, apa yang kita boleh cerita tentang matahari? Matahari ni besar, matahari ni menerangi alam, matahari ni apa lagi? Maksudnya kita hanya boleh cerita daripada satu sudut, iaitu satu sudut matahari ni bila dia terbit, dia terbit, dia tenggelam, dia bergerak, itu semua aturan Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kebesaran Allah Taala. Tapi kita boleh nampak dari sudut tu je lah. Walau bagaimanapun, untuk orang yang betul-betul belajar, yang kaji tentang matahari, maka mereka akan dapati bahawa matahari ni ada banyak manfaat kepada manusia. Contohnya, ustaz-ustaz sekarang pun ambil SPM, ambil sains juga kan, benda wajib kena ambil sains. Lalu dalam sains kita pun belajar bahawa tenaga ada banyak jenis. Antara tenaga yang ada adalah tenaga solar. Tenaga solar. So tenaga solar ni puncanya adalah daripada matahari. Lalu siapa yang boleh tahu tentang tenaga solar ni? Sudah tentu orang yang mengkaji tentang tenaga. Bukan semua orang tahu tentang tenaga solar, tapi orang yang mengkaji tentang tenaga, dia akan tahu bahawa matahari ni membekalkan satu tenaga yang kalau satu hari nanti minyak kita habis, gas kita habis, sumber tenaga arang batu kita habis, maka matahari boleh dijadikan sebagai sumber tenaga. Nampak? Dalam keadaan kita tak nampak apa fungsi matahari ni, panas-panas ni bagi cahaya yang terik kepada kita, tapi dia boleh bekalkan tenaga kepada kita. Begitu juga bagi orang-orang yang belajar sains juga, maka dia akan dapati bahawa tumbuh-tumbuhan bila nak membesar, nak mengeluarkan isi yang baik dan cantik, maka perlukan kepada matahari untuk menjalankan proses, saya tak tahu nama dia apa, fotosintesis kan. Ni ingat-ingat lama-lama punya dulu, kisah lama-lama dulu. Sekarang dah tak duduk dengan sains lah. Fotosintesis. Lalu proses fotosintesis ni menyebabkan tumbuhan ni boleh hidup, boleh membesar, boleh mengeluarkan hasil. Dan daripada hasil ni kita makan, ataupun daripada hasil ni binatang makan. Lalu binatang jadi sihat dan kuat. Tapi kita hanya nampak binatang yang sihat dan kuat. Kita hanya nampak tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan buah-buahan yang masak ranum. Tapi kita tak pernah terbayangkan bahawa yang antara sebab bahawa pokok ni jadi cantik, binatang ni jadi sihat adalah cahaya matahari. Begitu juga pada kita. Siapa yang boleh tahu pada diri dia antara benda yang boleh menyebabkan kulit dia jadi cantik, jadi sihat adalah cahaya matahari. Di mana saya tak ingat ada vitamin apa dalam cahaya matahari. Vitamin E yang ada dalam cahaya matahari, yang mana boleh menyebabkan kulit kita jadi sihat. Tapi siapa yang tahu? Orang yang kaji tentang kulit, orang yang kaji tentang matahari, dia boleh tahu tentang kelebihan ini. Tapi kita hanya nampak benda yang zahir, matahari ni panasnya. Itulah yang kita sebut tiap-tiap hari. Lalu Allah Ta'ala bawa kita pandang satu sisi bahawa matahari pun ada bau dia, ada cahaya dia yang dia bagi pada manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh tengok, jangan pandang matahari hanya pada waktu al-hajirah, waktu dia tengah tegak atas kepala. Bila pandang matahari setiap hari pada waktu tu, kita akan rasa apalah manfaat matahari. Tapi cuba tengok matahari pada waktu duha, dalam keadaan pagi yang sejuk, lepas solat subuh tu angin bertiup sejuk, dan pada waktu tu keluar matahari bagi haba sedikit demi sedikit, kan kita rasa kenikmatan dia. Waktu tersebut orang keluar daripada rumah untuk pergi bekerja, orang keluar untuk pergi berjoging, beriadah. Sebab apa? Seronok dapat tengok matahari pagi. Lalu Allah Ta'ala bersumpah wasyamsi waduhaha. Tengok matahari, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan cahaya matahari. Okey. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha.
Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan, wal qamar. Okey, di mana pada asyams Allah Subhanahu wa taala bawa tanda-tanda yang ada pada waktu siang. Di mana Allah Taala akan sebut tentang siang selepas ni. Dan kemudian bila Allah Taala dah bagi tanda pada waktu siang, Allah Taala bawa juga tanda pada waktu malam. Allah Taala nak bagi tahu bahawa cahaya yang Allah Taala bagi pada manusia bukan hanya terhad pada waktu siang, tapi pada waktu malam juga ada cahaya yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada manusia. Cuma bezanya ada perbezaan dari segi cahaya yang mana kita akan terang nanti. Wal qamari, Allah Taala bersumpah dengan bulan, dan Allah Taala kata wal qamari idza talaha, dan bulan yang sentiasa tala. Tala ni maksudnya kalau kita belajar bahasa Arab, maka kadang-kadang kita jumpa ayat kama fitali, macam contoh kita kata at-tali ni maksud dia yang selepas, yang kemudian, yang datang kemudian, yang mengikut, yang berikut, kan kalau kita sebut ayat yang berikut, okey, so at-tali dipanggil at-tali. Ataupun kalau kita dah buat sesuatu, kemudian kita nak, kalau kita susun orang kan, susun orang 1 2 3 4, kita pun panggil orang yang pertama ar-rajulul awwal. Lepas tu kita kata manitali, siapa yang seterusnya, kan dia mengikut. Okey, at-tali mengikut, di mana Allah Taala kata bulan dia akan ikut matahari. Bulan dia akan ikut matahari. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Bulan dia akan sentiasa ikut matahari, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia ikut matahari dari segi apa? So bulan ni, kalau orang yang mengkaji tentang falak ke, mengkaji astronomi ke, maka dia akan tengok pada perjalanan bulan. Bulan dia ada orbit dia, matahari dia ada pusat peredaran dia, maka dia akan tengok bulan sentiasa mengejar matahari. Contohnya, kita tak tahu, saya tak tahu, saya bukan ahli sains. So kita boleh tanya bagaimana bulan dapat cahaya dia daripada matahari. Kerana apa? Kerana mungkin bulan ikut belakang matahari, dari segi sair dia ikut belakang matahari, dan begitu juga bulan cahayanya datang selepas datang cahaya matahari. Cahaya matahari datang dulu, kemudian barulah talaha, barulah selepas tu datang cahaya bulan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa bulan ini mengikut matahari. Maksudnya kalau dia dekat dengan matahari, maka cahaya dia terang. Sebab tu kita tengok bulan ni dia ada fasa dia. Ada fasa dia gelap, dia jadi anak bulan. Ada fasa dia jadi terang. So kenapa dia jadi terang? Kerana dia jauh daripada matahari contohnya. Kenapa dia jadi gelap? Kerana dia dekat dengan matahari. Orang-orang yang mengkaji tentang astronomi, sains, falak, dia boleh tahu kenapa berlaku cahaya yang berbeza pada bulan. Okey, wal qamari idza talaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan wan nahari idza jallaha. Dan kemudian setelah Allah Taala cerita tentang adanya matahari dan matahari memberi cahaya, kemudian yang ikut matahari, bulan juga seperti matahari, dan bulan juga mengeluarkan cahayanya seperti matahari, walaupun cahayanya tak sama. Sebab tu matahari duduk depan, cahaya matahari terang, tapi cahaya bulan malap sikit berbanding dengan matahari. Dan Allah Taala kata matahari first, cahaya yang kedua adalah cahaya bulan. Wan nahari idza jallaha. Lalu cahaya matahari ni Allah Taala tengah cerita tentang wasyamsi waduhaha, waktu matahari keluarkan cahaya dia. Wan nahari idza jallaha. Lalu Allah Taala bersumpah pula dengan waktu siang, yang mana waktu siang ni idza jallaha. Jalla maksud dia daripada perkataan jali. Jali ni maksud dia terang, jelas. Jalla menerangkan atau menjelaskan. Okey, so nahar, siang ni dia menjelaskan apa? Dia menjelaskan cahaya matahari. Wan nahari idza jallaha, dia menjelaskan matahari itu sendiri. So orang bila nak tengok matahari, orang tak cari matahari pada waktu malam. Orang tak cari matahari pada waktu yang orang tak nampak. Lalu waktu orang nak tengok matahari adalah pada waktu siang. Okey, wan nahari, dan Allah Taala bersumpah dengan demi siang, yang mana pada waktu siang idza jallaha, yang menampakkan atau menjelaskan matahari dan cahaya matahari. Okey, wal laili idza yaghshaha.
wal-laili idza yaghshaha, dan waktu malam, yang mana malam ini menjadikan matahari dan cahaya dia yaghsha, diliputi. Malam ni menutupi matahari dan cahayanya. Sebab tu waktu malam kita tak jumpa matahari. Lalu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala sebut benda ni adalah kerana matahari ni ada fungsi dia. Lalu bila kita tahu matahari ni ada fungsi dia dan kita nak ambil manfaat daripada matahari, maka ambillah manfaat pada waktu siang. Sebab waktu siang ni lah kita dapat bertemu, melihat matahari. Tapi kalau sampai waktu malam, maka kita susah untuk dapatkan matahari ataupun mendapatkan cahaya matahari. Lalu sesiapa yang memerlukan matahari, contohnya ada orang sakit yang dia perlukan matahari, lalu kulit dia perlukan matahari, lalu dia nak dapatkan matahari, dia kena tahu matahari ni nak dapat kena pergi pada waktu siang. Dan ada orang yang ada sensitif, kulit sensitif ataupun badan sensitif yang tak boleh kena matahari. Okey, lalu bila tak boleh kena matahari, dia kena elak matahari. Lalu bila dia nak elak matahari, maka Allah Ta'ala kata wal-laili idza yaghshaha, malam akan datang dan malam akan menutup cahaya matahari itu. So kalau kamu tak nak matahari, hidup pada waktu malam, jagalah pada waktu malam, keluar pada waktu malam, kerana waktu tu tak ada matahari. Ada orang yang suka kepada kepanasan. Kita pelik. Ada orang suka panas ke? Orang yang daripada kecil membesar dengan kepanasan. Contoh macam orang-orang yang dekat Afrika yang kawasan Sahara kan, iklim Sahara kan panas. So mereka ni membesar daripada kecil dengan panas. Lalu mereka ni kalau kena sejuk, mereka tak tahan. Mereka nak panas. Lalu mereka nak cari panas, kita kata pergilah keluar pada waktu siang, kamu dapat kepanasan. Dan ada orang dia tak suka panas, dia suka berjalan pada waktu sejuk, pada waktu yang kurang panas. Lalu kita kata jalanlah pada waktu malam. Bahkan Nabi SAW suka untuk berjalan pada waktu malam, mulakan perjalanan pada waktu malam. Kerana waktu malam ni dia sejuk berbanding dengan matahari yang panas. Kerana Nabi SAW sebut fa inna shiddatal harri min fihi jahannam. Kerana panas ni adalah daripada hembusan ataupun kesan daripada kepanasan api neraka Jahannam. Hatta solat pun Nabi suruh abridu bis salah. Kalau panas sangat, tunggu sampai sejuk sikit baru solat. Abridu bis salah. Okey. Kemudian wal laili idza yaghshaha, Allah Taala masih bersumpah lagi dengan siang dan bersumpah dengan malam. Dan siang dan malam, matahari dan bulan adalah ayat-ayat yang berlawanan. Dia bukan berlawanan ni mereka ni menentang Allah Taala ke, ataupun yang ni baik yang ni jahat ke, tak ada. Ayat berlawanan maksudnya satu pada waktu siang, satu pada waktu malam, satu cerah, satu gelap, kan? Satu cahaya yang terang, satu cahaya juga tapi cahaya yang malap. So Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa malam tu walaupun dia gelap, tapi Allah Ta'ala tetap bagi cahaya. Dia tak ada gelap yang gelap total. Yang perumpamaan daripada manusia, kita akan sampai bahawa segelap mana pun manusia ni, dengan kufurnya ke, dengan syiriknya ke, tetap ada cahaya yang boleh masuk dalam diri dia. Okay. Kemudian Allah Ta'ala teruskan lagi dengan tanda kebesaran Allah Ta'ala yang seterusnya. Wassama, Allah Ta'ala bersumpah dengan langit. Wama banaha. Tadi kamu tengok matahari, kamu tengok siang, kamu tengok malam, kamu tengok bulan. Kamu nak tengok semua tu, kamu pandang kat mana? Tak ada orang tengok matahari pandang kat bawah. Tak ada orang tengok siang pandang kat bawah. Semua nak tengok siang, nak tengok malam, nak tengok matahari, bulan, akan pandang ke atas. Akan pandang ke atas, nak tengok langit cerah ke tak cerah. Hatta malam yang dah tahu gelap pun, kita nak tahu dia gelap pun, kita tengok ke atas juga. Wassama, lalu Allah Ta'ala kata wassama, itulah langit. Wama banaha, ma dekat sini ma al-masdariyah, wama banaha maksud dia wabina'uha, wassama wabina'iha. Okey, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bina langit ni. Binaan langit ni yang maha hebat, yang sangat hebat, yang boleh tergantung tanpa ada tiang-tiang. Okey. Dan langit ni dia boleh terima semua. Dia boleh terima cahaya matahari yang panas, dia boleh terima cahaya bulan, dia boleh terima siang, dia boleh terima malam. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang binaan langit yang sangat hebat, yang sangat kukuh. Allah Taala bersumpah dengan langit. Wal ardi wama tahaha. Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala kata, sambil kamu tengok langit tu, tengok juga tempat bumi, tempat kamu berpijak.
wal ardi, Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi, wa ma tahaha, dan bumi ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahaha maksud dia Allah Subhanahu wa Ta'ala basataha, Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan kepada kamu. Dan maksud bentang ni bukan sekadar bentang, dia bukan macam bentang tika. Bentang tika ni, tika daripada hujung sampai hujung, bentang kapet ke hujung sampai hujung sama je bentuk dia. Tapi maksud bentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ialah Allah Ta'ala jadikan bumi ini untuk kegunaan kamu. Okey, maksudnya ada tempat-tempat yang kita perlu untuk berpijak, lalu kita cari tanah yang keras. Ada tempat-tempat yang kita perlu untuk tak jadi keras. Kita nak buat tanaman ke, kita nak bina nak tanam pokok ke, ataupun nak buat aktiviti-aktiviti kita ke yang tidak memerlukan tanah yang keras. Lalu ada tanah-tanah yang tak keras, ada tanah-tanah berair, ada tanah-tanah yang sesuai untuk kita bina bangunan, ada tanah-tanah yang sesuai untuk kita buat aktiviti seharian kita, ada tanah-tanah yang tak sesuai, ada tanah tinggi, ada tanah rendah. Setiap daripada tanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini ada fungsi dia, ada kegunaan dia, dan itulah maksud dia tahaha. Allah Ta'ala telah bentangkan dunia ini, dan kamu nak apa sahaja daripada tanah ni, ambil lah, gunalah. Tanah ni ada segala macam jenis, tanah pasirnya, tanah gambutnya, dengan segala macam jenis untuk kamu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nafsin wa ma sawaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan satu lagi benda yang hebat, iaitu jiwa manusia. Wa nafsin, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bersumpah dengan jiwa siapa? Allah Ta'ala kata wa nafsin. Perkataan nafsin datang tanpa alif lam. Okey. Kalaulah perkataan tu satu kata nama, noun, datang tanpa alif lam, maka ia membawa maksud semua. Ia membawa maksud semua. Wa nafsin, dia panggil isim jins. Okey. Wa nafsin maksudnya semua jiwa-jiwa. Allah Ta'ala bersumpah dengan semua jiwa. Kerana setiap jiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta, maka Allah Ta'ala cipta jiwa tu dengan keadaan yang sempurna dan baik. Jiwa manusia, fizikal mungkin kita ada kekurangan dari segi fizikal, tetapi jiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta adalah jiwa yang sempurna dan baik. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kata tentang jiwa ini, wa nafsin wa ma sawaha, dan Allah Ta'ala kata demi jiwa yang mana Allah Ta'ala telah sawaha, telah menjadikan jiwa ini sesuai dengan keadaan manusia. Maksudnya Allah Ta'ala dah jadikan manusia tu dengan fizikal dia, dengan akal dia, dengan segala benda yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Maksudnya ada jiwa-jiwa yang mana kalau kita tengok pun dalam manusia yang ada di sekeliling kita, ada orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan jiwa dia lembut. Kerana apa? Kerana sesuai dengan keadaan fizikal diri dia yang ada kemahiran untuk jadi cikgu. Ada orang yang Allah Ta'ala jadikan jiwa dia jiwa yang kental dan keras. Kerana apa? Kerana dia nak jadi menteri dan Perdana Menteri yang kena hari-hari kena tahan, kena maki. So, jiwa yang kental dan kuat. So, setiap jiwa ni Allah Ta'ala dah cipta dengan sempurna sesuai dengan keadaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan fizikal manusia ni. Wa nafsin wa ma sawaha. Macam kita sebut dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Allah Ta'ala cipta, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan dengan bentuk yang sesuai dengan keadaan manusia, ataupun dengan apa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia semasa kehidupan di dunia. Sebab tu lepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan, bentukkan fizikal manusia, Allah Ta'ala jadikan, masukkan jiwa dia, Allah Ta'ala kata fahada dalam surah Al-A'la kan, khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah Ta'ala tentukan dia ni nak jadi apa dekat dunia. Dia ni nak jadi orang baik ke, dia nak jadi orang tak baik ke, dia ni nak jadi guru ke, dia nak jadi doktor ke. Setiap orang Allah Ta'ala dah tentukan takdirnya, dan dengan jiwa dia dan fizikal dia, kemahiran yang dia ada, maka fahada. Dengan cara itu Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia untuk tentukan perjalanan hidup dia. Dan Allah Ta'ala sebut sawaha, sempurna. Dia punya sempurnanya jiwa manusia ni bukan hanya pada perkara-perkara keduniaan.
Bukan hanya pada kemahiran dia untuk hidup, pada kemampuan dia untuk menerima ilmu, pada sikap dia baik ke lembut ke, tapi juga Allah Ta'ala telah jadikan jiwa manusia sempurna dalam erti kata semua jiwa-jiwa ni akidah mereka perfect. Semua jiwa manusia akidah mereka perfect, di mana manusia ni ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Semua manusia ni dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam erti kata mereka kalau dibiarkan tanpa apa-apa, maka mereka akan membesar dengan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia, cuma kenal tak kenal lah Tuhan nama dia Allah. Cuma mereka akan beriman kepada Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang menciptakan alam ini. Tapi sebab tak belajar, maka tak tahulah Tuhan tu nama dia Allah. Tapi tetap beriman pada Allah Ta'ala. Ini fitrah. Wa nafsi wa ma sawaha. Semua jiwa-jiwa manusia Allah Ta'ala dah tetapkan benda ni. Dalam urusan kehidupan dunia dia berbeza. Ada orang yang jadi pekerja, ada orang yang jadi bos. Lalu jiwa masing-masing ada sifat dia, ada syakhsiah dia. Tapi dalam bab-bab beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sawa, Allah Taala samakan semua, iaitu semuanya ada tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah mereka memilih untuk tidak menjadi pengaruh-pengaruh luar yang menjadikan mereka tidak terus dalam keadaan fitrah. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, setelah Allah Taala bersumpah dengan semua perkara ini, maka apa yang Allah Taala nak sampaikan pada kita? Sampai 7 ayat Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Dan Allah Taala bersumpah dengan benda-benda yang bertentangan. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Kerana Allah Taala nak cerita tentang jiwa manusia. Yang terakhir Allah Ta'ala bawa datang wa nafsin wa ma sawaha. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa manusia, setiap jiwa manusia ni Allah Ta'ala letakkan perkara-perkara yang fujur, dan Allah Ta'ala letakkan taqwaha. Allah Ta'ala letak benda-benda yang tak elok, dan Allah Ta'ala letak perkara-perkara yang taqwa, benda-benda yang baik. Okey. Lalu ini adalah ujian untuk manusia. Ujian untuk manusia. Allah Ta'ala ciptakan jiwanya dalam keadaan fitrah, yang mana inginkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana inginkan kebaikan. Mana ada manusia yang tak nak kebaikan? Semua orang nakkan kebaikan. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala nak tahu siapa yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu Allah Ta'ala letak fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada bahagian fujur daripada perkataan fajara. Fajara ni maksud dia letusan, letupan, sebab dia keluar dengan bentuk yang dahsyat sekali. Lalu fajir ni adalah istilah yang kita bagi kepada semua orang-orang yang melakukan maksiat tanpa dia rasa bersalah, ataupun dia rasa tak ada masalah dia buat maksiat dan dosa pada Allah Ta'ala. Sebab ada orang dia buat dosa pada Allah Ta'ala, tapi dia tahu benda tu salah dan dia rasa bersalah pada Allah Ta'ala. Tapi ada jenis golongan manusia ni, dia buat tak tahu je bila dia buat dosa pada Allah Ta'ala. Lalu golongan ni kita panggil dia fajir. Sebab apa? Dia seolah-olah tunjuk dia punya dosa tu dengan satu letupan. Tak ada masalah. Aku kuat, kata dia. Okey. Fujurah wa taqwaha. Tapi pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan sisi kebaikan dalam jiwa dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok apa? Tengok Allah Ta'ala sebut apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Ta'ala kata sesungguhnya telah berjaya aflaha man zakkaha. Siapa yang memilih. Yang ni yang Allah Ta'ala nak tengok. Yang inilah part ujian kita. Pilihan apa yang kita buat semasa kita di dunia ni. Allah Ta'ala dah bagi jiwa yang cantik, fizikal yang cantik. Allah Ta'ala permudahkan urusan kita untuk benda kita diciptakan. Nabi kata kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap daripada kamu dimudahkan. Allah Ta'ala mudahkan dia dengan penciptaan dia, dengan jiwa dia, dengan fizikal dia. Lalu dia mudah untuk melaksanakan apa yang dia takdirkan semasa di dunia. Macam contoh, mungkin kita tak tahu takdir Allah Ta'ala macam mana, tapi kerana kita membesar, minat kita, kecenderungan kita ke arah mengajar, ke arah mendidik, lalu Allah Ta'ala bagi tengok kemampuan untuk berkata-kata, kemampuan untuk mendapatkan ilmu agama,
kemampuan untuk jadi membentuk hati kita, untuk kita jaga ibadah kita, untuk kita jaga takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda-benda inilah yang membantu untuk kita dapat mengajar dengan baik. Sebab kalau dalaman yang kita bukan puji diri sendiri, bahaya juga ustaz ni, Allah ustaz angkat diri sendiri pula. Tapi setiap orang daripada kita dia kenal tentang diri dia sendiri. Sebab tu kita jangan hina diri kita. Jangan pandang rendah pada diri kita. Sebab setiap orang tu Allah Taala jadikan jiwa dia dah sempurna, fizikal dia dah sempurna. Tinggal bagi dia untuk cari, untuk tune. Kan radio kan ada tuning kan, kita boleh cari channel mana yang okey. So tinggal dia tune je, nak cari dekat channel mana yang dia boleh masuk. Kalau kena channel dia, maka insya-Allah kena pada channel dia, maka insya-Allah dia akan dapat merasai kejayaan berada di dunia. Tapi selagi mana tak kena channel dia, maka dia kena berusaha. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala kata, dalam jiwa kamu ada part baik dan ada part buruk, dan Allah Taala nak tengok pilihan apa yang kamu buat. Qad aflaha man zakkaha. Allah Taala kata, telah berjayalah orang-orang yang zakka, yang menyucikan jiwa dia. Maksudnya dia paksa bahagian yang baik ni untuk menguasai bahagian yang buruk. Itu maksud zakka. Maksudnya jiwa dia ada fujur. Fujur ni adalah benda-benda yang mengotorkan. Okay. Dan fujur ni banyak jenis. Ada fujur dengan cara syirik pada Allah Ta'ala. Ada fujur yang dengan cara kufur pada Allah Ta'ala. Ada fujur dengan cara buat dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada fujur dengan cara tak nak beribadah pada Allah Taala. Dia tak buat dosa, dia tak buat maksiat, tapi dia meremehkan ibadah dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil sambil lewa ibadah dia pada Allah Taala. So setiap orang tahap fujur yang berbeza. Lalu Allah Ta'ala kata, siapa yang berjaya ialah orang yang menyucikan diri dia. Dia sucikan diri dia daripada syirik. Dia sucikan jiwa dia daripada kufur. Dia sucikan jiwa dia daripada dosa dan maksiat. Dia sucikan diri dia daripada malas untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila jiwa dia yang suci, fujur dia makin dibersihkan, maka Allah Ta'ala kata, qad aflah. Orang ni telah berjaya kerana dia memilih untuk menyucikan diri dia. Dan zakah dekat sini adalah penyucian hati dan jiwa. Allah Ta'ala kata dalaman kita, yang mana orang tak nampak pun benda tu, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala je. Maka kita suci, usaha untuk sucikan dalaman kita. Kalau kita ni ada penyakit-penyakit mazmumah, suka marah, suka mengumpat orang, suka sangka buruk dengan orang, maka buang benda tu, sucikan diri kita. Sebab kita fujur ni bukan hanya kufur, bukan hanya dosa, bukan hanya syirik, tapi benda-benda mazmumah yang tak elok yang terkumpul dalam jiwa kita pun adalah satu bentuk fujur. Maka kita kena sucikan dia. Tetapi suci luaran, apabila kita menyucikan diri kita secara luaran, maksudnya kita cerita, akulah yang paling baik, akulah yang paling soleh, akulah yang paling bertakwa. Siapa kamu? Akulah yang paling berilmu. Pandangan aku adalah pandangan. Ra'yi huwa ra'yu. Pandangan aku adalah pandangan. Inilah pendapat yang paling kuat. So ini dia mengangkat diri dia yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu puji diri kamu sendiri. Jangan angkat diri kamu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala suruh sucikan dalaman kamu, jiwa kamu. Bukan suruh angkat diri kamu bagi manusia datang pada kamu menunjukkan bahawa aku ni baik, aku ni hebat, aku ni orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, aku ni dapat jumpa, katalah mimpi jumpa Nabi SAW hatta secara yaqazah. Kau nak cerita kat orang. Okay? Sebab apa? Benda ni Allah Ta'ala larang. Memuji diri sendiri, angkat diri sendiri, benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Tapi sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Kita puji hati kita sendiri. Kita dengan jiwa kita, kita duk puji dia. Bersihkanlah. Maka ini adalah benda yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lawan dia pula, waqad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya celaka atau rugilah, binasalah. Khab ni khasirah, rugi. Man dassaha, siapa yang mengotorkannya, yang tashwih atau tashwib kepada jiwa dia. Lalu dia membenarkan bahagian fujur dia untuk menguasai diri dia. Sama ada dia syirik pada Allah Ta'ala ke, ataupun dia kufur pada Allah Ta'ala ke, ataupun dia tak kufur tapi dia membenarkan maksiat terus dilakukan,
dia tanpa rasa bersalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia kata tak apalah kalau tak beribadah pada Allah Taala, sebab Allah Taala kata siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tak buat ibadah, dia kena tahu. Dia kena tahu orang yang tak buat ibadah pada Allah Taala ni, terutama ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah melakukan dosa besar. Dan orang yang melakukan dosa besar ni di akhirat nanti dia tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah Taala. Allah Taala boleh nak azab dia walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu dia kena ingat bahawa mengucap 2 kalimah syahadah semata-mata bukanlah kita kata bukanlah sebab untuk dia hilang tidak diazab dalam api neraka. Sebab kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah dan pada masa yang sama dia buat maksiat pada Allah Taala, maka ada kemungkinan, sebab semua tahta masyiatillah dekat akhirat nanti. Okey. Lalu Allah Taala kata, tengok, pilihlah, buat pilihan. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan daripada 2 benda yang bertentangan, siang dan malam. Malam gelap, siang cerah. Kemudian ada siang dan malam, matahari dan bulan. Dan kemudian sama langit yang duduk dekat atas dan bumi yang dipijak. Kamu nak pilih mana? Kamu nak jadi sama ke yang duduk langit ke atas, ataupun nak jadi bumi yang dipijak-pijak manusia, yang digunakan manusia? Walaupun dua-dua ada manfaat. Langit turunkan hujan, datangkan hujan, bumi dikeluarkan air daripada perut bumi, dikeluarkan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau kita tengok secara zahir, dia langit duduk dekat atas. Orang nak sentuh langit pun susah, nak tunjuk hebatnya langit ni. Ataupun kamu pilih bumi yang orang boleh buat segala macam, hatta minta maaf, orang buang benda tak elok dekat atas bumi. Kamu pilih sendiri. Kamu nak jadi orang-orang yang ada takwa, yang zakah, ataupun kamu nak jadi orang-orang yang dassaha, yang mengotorkannya. Lalu kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala kata, Allah Taala sebut apa yang menyebabkan kadang-kadang manusia ni dia pilih untuk membenarkan fujur dia menang. Walaupun Allah Ta'ala dah sediakan jiwa manusia ni fitrah, nak pada Allah Ta'ala, nak pada kebaikan, tapi kadang-kadang manusia dia membenarkan fujur dia menang. Kenapa? Allah Ta'ala bagi contoh. Kadzabat Thamudu bitagwaha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, tengok je lah kepada kaum Thamud, kaum yang dihantar, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar kepada mereka seorang Nabi, iaitu Nabi Saleh. Nabi Saleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar kepada kaum Thamud. Lalu kaum Thamud ni bila Nabi Saleh datang, maka mereka tak nak terima dakwah Nabi Saleh, tapi mereka tak menyebut dengan terang-terangan. Bukannya terang-terangan sebut pada Nabi Saleh, wahai Nabi Saleh, kami tak nak beriman dengan kami tak nak beriman dengan apa yang kamu bawa. Mereka tak sebut dengan sarih, dengan lafaz yang jelas. Mereka sembunyi-sembunyi, tapi menentang benda, tak setuju dengan benda yang dibawa oleh Nabi Saleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata pembohongan mereka, ataupun mereka mendustakan Nabi Allah Taala Saleh ini apabila mereka bitagwaha, apabila mereka telah melakukan perkara yang melampaui batas. Okey, sebab ada orang-orang yang dia tak ingkar dengan lisan dia. Maksudnya bila kita kata kamu beriman pada Allah Ta'ala, ya, saya beriman dengan Allah Ta'ala, tetapi perbuatan dia menunjukkan sebaliknya. Okey, perbuatan menunjukkan sebaliknya. Lalu perbuatan ini adalah qarinah. Walaupun kaum Nabi Saleh ni, dia kata pada Nabi Saleh, wahai Nabi Saleh, kami beriman kepada Allah Ta'ala, kami beriman kepada ajaran yang kamu bawa. Tapi walau bagaimanapun Allah Ta'ala kata pembohongan mereka, ataupun penipuan mereka, ataupun kekufuran mereka itu terserlah apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan yang Allah Ta'ala panggil melampaui batas. Di mana bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kaum Nabi Saleh ni seekor unta. Di mana unta ni kelebihan dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dia boleh bagi minum pada seberapa ramai yang orang nak, tapi dengan syarat kena gila-gila. Satu hari unta ni minum, tak ada orang boleh kacau dia. Dan hari esok dia akan bagi susu dia pada sesiapa saja yang nak. Ini kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala bagi, mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Lalu apa yang mereka buat? Idzim ba'atha ashqaha.
Okey, apabila mereka apa idzin ba'atha ashqaha, apabila mereka menghantar orang-orang ashqa yang paling teruk sekali dalam kaum dia, Allah Taala panggil mereka ni ashqa, orang yang paling terseksa, orang paling kena azab, orang yang paling teruk daripada kaum Nabi Saleh. Lalu golongan-golongan ini dihantar untuk membunuh unta tersebut. Idzin ba'atha ashqaha. Okey, im ba'atha maksudnya daripada ba'atha kita hantar kan. Apa al-bi'tsah, kebangkitan, maksudnya Allah Taala mula hantar nabi pun hantar bi'tsah, utusan-utusan. So hantar. Idzin ba'atha ashqaha, ketika mana kaum Nabi Saleh ni ba'atha ashqaha, hantar orang-orang yang paling teruk di kalangan kaum dia, yang paling kufur di kalangan kaum dia. Untuk apa hantar? Untuk bunuh unta Nabi Allah Saleh alaihi salam. Dan cara mereka membunuh unta ni sama macam cara orang-orang Quraisy nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Ketika mana nak berhijrah, maka orang kafir Quraisy bila nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kata, kalaulah kita hantar seorang je, maka kabilah orang ni akan berperang dengan kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab kan dia style kabilah kan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kabilah Bani Hashim. Lalu kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabilah Bani Hashim, bila tahu orang bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kabilah Bani Hashim ni dia akan tuntut bela, dia akan balas dendam. So kalau hantar seorang je, maka akan berlakulah peperangan antara dua kabilah. Lalu untuk elak peperangan, maka orang kafir Quraisy buat apa? Dia ambil daripada setiap kabilah seorang. Kabilah Bani Makhzum bawa seorang, kabilah Bani Adi seorang, Bani Umayyah hantar seorang. Setiap kabilah tu bawa. Bani Zuhrah hantar seorang. So bila dah ramai-ramai kabilah berkumpul dengan satu tujuan, so kalau Bani Hashim ni dia nak balas dendam, dia nak balas kat siapa? Dia terpaksa berperang dengan seluruh ahli Mekah. Lalu susahlah untuk dia balas dendam. Begitu juga kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh idzin ba'atha ashqaha, bila dia menghantar orang-orang untuk bunuh unta ni, maka yang hantar tu adalah tis'atu rahtin. Kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. 9 mereka hantar, dia ada 9 kelompok, 9 puak, 9 faction. Lalu faction ni hantar dia punya orang dia, pembunuh upahan dia untuk bunuh unta. Okey. So kalaulah katalah nak Nabi Saleh marah ke ataupun nak azab Allah Subhanahu Wa Taala ke, maka kaum dia tengok Allah Taala panggil tawaha, macam mana mereka ni takabur, macam mana mereka ni rasa mereka hebat, sampai bila mereka kata 9 orang ni Allah Taala nak azab siapa? Allah Taala nak azab siapa? Tapi tengok last sekali Allah Taala kata apa? Fasawaha, azab Allah Taala semua sekali kena. Okey. So Allah Taala nak azab siapa daripada 9 ni? Nak azab yang golongan pertama ke, faction kedua ke? So bila 9 orang, susahlah nak azab. Bagi mereka itu pandangan mereka. Okey. Lalu Nabi Saleh kata apa pada mereka? Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Maka kata Nabi Saleh pada mereka, kamu yang nak bunuh unta ni, kamu yang nak buat benda tak elok pada unta ni, maka Nabi Saleh kata apa? Ini adalah naqatullah. Benda ni adalah unta Allah Ta'ala punya. Nabi Saleh hanya dipinjamkan unta tu untuk membuktikan kenabian Nabi Saleh. Tapi unta ni adalah tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara cara untuk kita ingatkan orang tentang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun jangan buat salah, jangan buat dosa, kita sebut kamu nak buat benda tak elok, ini rumah Allah. Nampak, kita sebut rumah Allah, kita nisbahkan pada Allah Ta'ala untuk kita menggentarkan jiwa dia, untuk menakutkan diri dia agar jangan buat salah, jangan buat tak elok. Ini bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita cerita. So bila kita nisbahkan sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka keinginan orang yang nak buat jahat tu dia mungkin terhenti. Sebab apa? Ini nisbah pada Allah Ta'ala, satu benda yang besar, satu benda yang hebat. Sama macam Al-Quran, bila kita cerita pada orang nak tunjukkan keagungan Al-Quran, maka kita kata Al-Quran, ataupun kita cakap kalamullah, ini adalah kalam Allah Ta'ala. Maka bila sebut benda yang ada nisbah pada Allah Ta'ala, maka benda tu jadi hebat dan besar pada pandangan kita dan pada pandangan manusia. Lalu Nabi Saleh kata pada kaum dia, wahai kaum aku, sebelum kamu buat apa-apa dekat unta ni, kamu kena tahu ini adalah naqatullah,
unta ni Allah Ta'ala punya, Allah Ta'ala yang bawa datang khusus untuk kamu, untuk kamu. Wasuqiyaha, dan Allah Ta'ala, Nabi Saleh kata, dan unta ni datang bukannya buat benda tak elok. Dia bukan datang rosakkan tanaman kamu ke, dia pergi tendang orang sana ke, tendang orang sini ke, dia buat kerosakan ke, tak ada. Tapi unta ni datang wasuqiyaha. Okey, dan unta ni datang untuk minum air kamu. Dan bila dia minum air kamu, dia bukan minum-minum saja, tapi dia tetap beri susu dia pada kamu. Suqiyah, sama ada unta ni datang, suqiyah daripada minum, sama ada unta ni pergi minum ataupun unta ni beri minum. Dan unta ni buat dua-dua sekali. Unta ni datang untuk minum air je. Bayangkan, air ni benda yang sesimpel-simpel benda lah yang ada adalah air. So air ni boleh datang daripada air sungai, daripada air laut. Allah Ta'ala bagi air yang banyak pada manusia. Lalu Allah Ta'ala kata, unta ni, Nabi Saleh kata, unta ni datang untuk minum je. Dan bila dia minum, dia bukan minum saja-saja, minum lepas tu dia pergi. Tapi dia minum dan dia bagi kamu susu dia. Kamu nak berapa banyak susu dia pun tak ada limit. Unta ni berapa banyak je dia minum daripada air kamu. Habis ke air kamu dia minum? Tak. Tapi kamu ambil daripada susu unta ni, tak ada limit, unlimited. Susu daripada unta. Wasuqiyah, walau bagaimanapun, tengok kaum Nabi Saleh ni, kita baca dalam surah Al-Fajr kan, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan. Iram zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Dan Allah Ta'ala kata kaum Thamud, yang mana Allah Ta'ala bagi mereka boleh menguasai kawasan-kawasan pergunungan berbatu, bukit-bukit berbatu. Mereka ada kemahiran untuk tukar bukit tu menjadi rumah yang cantik, tukar bukit tu menjadi benda-benda yang cantik dan indah. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi. Lalu mereka merasakan bahawa, ini kehebatan kami adalah golongan yang paling hebat sebab dapat buat benda ni. Lalu mereka kata, setakat nak bunuh unta ni, apa masalah dia? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Lalu mereka mula mendustakan Nabi Saleh yang sebelum ni senyap-senyap je. Tapi apabila mereka melakukan perbuatan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bukan isytihad mereka, diri mereka kafir, tapi mereka buat dengan bunuh unta Allah Subhanahu Wa Taala. So kadang-kadang kita kena hati-hati. Kita ni sebab kita rasa kafir ni boleh jadi hanya dengan kata-kata. Bila kata saya, wal'iyadzubillah, contoh, kita kata saya keluar daripada Islam contohnya, masa tu kita rasa itulah perkara yang menyebabkan kekufuran. Tetapi ada perbuatan-perbuatan yang mana bila kita lakukan, dia perbuatan-perbuatan kufur pada Allah Ta'ala. Perbuatan kufur pada Allah Ta'ala, kufur pada Nabi SAW. Okay? Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, apa ayat dia, walladzina yu'dzuna almu'minina walmu'minat, yang menyakiti orang-orang, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah, yang melarang orang daripada pergi rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya dia tak membenarkan orang solat, dia tak membenarkan orang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Ada perbuatan-perbuatan yang kita tak sangka, yang kita, contohnya kita mengutamakan hukum manusia berbanding dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dekat sini berlaku kekufuran walaupun kita secara tak jelas, secara bukan secara lisan kita isytihar bahawa aku ni kufur pada Allah Ta'ala, tak, tapi disebabkan perbuatan. Seperti mana kaum Nabi Saleh, di mana mereka menunjukkan kekufuran dengan fa'aqaruha. Unta ni apalah salah dia? Kalau nak bunuh dia, bunuhlah dengan cara yang baik, sembelih dia. Tapi tengok Allah Ta'ala guna fa'aqaruha, mereka sembelih, cincang unta, bukan cincang, dia sembelih, maksudnya bunuh dengan cara yang zalim pada unta ni. Lalu apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat? Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala damdama ni maksud dia, kalau kita ambil tanah dekat bawah, kita ambil dan kita kambuskan atas sesuatu, kita kambuskan atas orang ke, kita kambuskan atas lubang ke, itu dipanggil damdama. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kambuskan mereka. Allah Ta'ala kambuskan dengan cara apa? Allah Ta'ala bagi 3 hari azab kepada mereka.
Dan pada hari ketiga Allah Ta'ala bagi satu jeritan di langit, satu jeritan di langit, dan kemudian getaran dan gempa bumi di bawah. Lalu tenggelamlah kaum Nabi Saleh. Ditelan bumi dan dihancurkan daripada atas. Itu Damdama. Damdama, bawah dia tanah tu dah keras, kemudian atas kita datang pula tanah al-itbaq. Damdama maksudnya atbaqa. Allah Ta'ala campakkan satu benda daripada atas pun menyebabkan hancur seluruh kaum Nabi Saleh. Lalu orang yang tadi bertanya, kami ada 9 faction dalam kaum kami, kaum mana yang Allah Ta'ala nak binasakan? Allah Ta'ala kata apa? Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Allah Ta'ala hapuskan 99 sekali. Allah Ta'ala hapuskan semua orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Saleh. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Allah Ta'ala hukum mereka ni, damdama alaihim rabbuhum bidzambihim, disebabkan dosa mereka. Maksudnya Allah Ta'ala bukan saja-saja hukum. Allah Ta'ala hukum bukan sebab apa? Ya, Allah Ta'ala hukum sebab Allah Ta'ala marah, tapi ada sebab yang menyebabkan datangnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana kita kalau nak pertolongan Allah Ta'ala, kita perlukan sebab untuk Allah Ta'ala bagi pertolongan. Begitu juga kalau kita melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan atau sebab-sebab yang mendatangkan hukuman Allah Ta'ala pada kita, maka hukuman Allah Ta'ala akan datang pada kita. Walau bagaimanapun, tengok rahmat Allah Ta'ala pada kita umat Nabi SAW. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selagi mana ada orang-orang yang beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka selagi itu Allah Ta'ala tak azab manusia. Lalu banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kadang-kadang macam kita sebut tadi, kita buat perbuatan yang kadang-kadang kita tak sangka itu perbuatan kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun ada perbuatan yang sengaja kita buat dan kita tahu tapi kita nak buat juga. Kita dah tahu benda ni benda yang Allah Ta'ala larang. Nabi Adam, Allah Ta'ala murka kerana makan pokok je, kerana makan buah je. Kita buat lebih besar daripada apa yang Nabi Adam buat. Lalu kerana perbuatan kita tu boleh menyebabkan Allah Ta'ala murka pada kita, maka kita tak nak azab daripada Allah Ta'ala, maka istighfarlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni, tengok Allah Ta'ala kata pada akhir surah ini, wala yakhafu uqbaha. Allah Ta'ala tak takut pun pada kesan daripada perbuatan Allah Ta'ala. Kita manusia, bila kita nak buat sesuatu, kita nak pukul orang ke, kita nak hukum orang ke, kita risau kesan selepas tu. Kalau kita pukul orang, apa orang tu akan buat pada kita? Mungkin orang tu akan balas dendam pada kita, kacau kita 7 keturunan ke. Orang tu akan ada ahli keluarga dia yang akan cuba balas dendam pada kita ke. Orang buat benda tak elok pada kita. Kita bila buat sesuatu, kita fikirkan consequence, kita fikirkan akibat daripada perbuatan kita. Tapi Allah Ta'ala wala yakhafu uqbaha. Tak ada orang boleh tanya Allah Ta'ala, tak ada orang boleh persoalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala nak azab, Allah Ta'ala azab. Kalau Allah Ta'ala nak bagi nikmat, Allah Ta'ala nak bagi anugerah, Allah Ta'ala bagi. Tak ada orang boleh persoalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita berhati-hati. Kita buat benda baik, ya Allah Ta'ala bagi dan kita gembira. Tapi bila kita buat benda Allah Ta'ala tak suka, maka kita hati-hati. Kita takut Allah Ta'ala azab kita. Dan bila mana Allah Ta'ala azab kita, tak ada orang boleh bagin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta kita, kalau kita nak mati pun, Allah Ta'ala kata ajal dah sampai, no way, mati pada waktu tu. Tak ada cepat seminit ke lambat seminit ke, tak ada. Mati pada waktu tu juga bila Allah Ta'ala dah tentukan. Wala yakhafu uqbaha. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu matahari yang cerah, siang yang nampak jelas cahaya matahari, ada langit yang tinggi. Lalu apa pilihan yang kamu nak buat? Adakah kamu nak pilih malam yang gelap? Adakah kamu nak pilih bumi yang jadi tempat pijak manusia? Ataupun kamu pilih untuk bagi fujur dalam hati kamu? Masing-masing tepuk dada, tanya iman. Begitulah kita pada malam-malam terakhir Ramadan Al-Mubarak. Kita ada pilihan. Allah Ta'ala bagi malam, Allah Ta'ala bagi pada semua orang. Semua orang dapat malam 10 malam terakhir Ramadan. Tapi yang membezakan kita adalah pilihan yang kita buat. Ada orang pilih untuk rehat, untuk tenang, untuk tidur. Ada orang pilih untuk korbankan masa dia. Dia sanggup berjaga malam.
Dia sanggup habiskan masa dia berzikir pada Allah Ta'ala, berdoa pada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran, salat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu keadaan dua orang ni macam mana? Orang yang pilih jalan ini, apa akan jadi pada dia? Dan orang yang pilih jalan ini apa akan jadi pada dia? Allah Ta'ala bagi contoh kepada kaum Nabi Saleh, bagaimana mereka memilih jalan untuk dassaha, untuk mengotorkan jiwa mereka, yang akhirnya kesudahan dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala binasakan mereka. Dan kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita dari kalangan orang-orang yang qad aflaha man zakkaha, dan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada menjadi golongan wa qad khaba man dassaha. Lalu masing-masing daripada kita buat pilihan yang terbaik. Dan kadang-kadang bila kita nak buat pilihan ni, kita bukan tahu apa yang berlaku dekat dunia, lalu susah kita nak buat pilihan. Maka kerana itulah Allah Ta'ala bagi ruang doa, minta pada Allah Ta'ala. Bahkan hari-hari kita minta pada Allah Ta'ala, ihdina siratal mustaqim. Sebab apa? Sebab kadang-kadang pilihan yang kita buat, kita tak tahu pilihan ni betul atau tidak, baik atau tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh pandu kita sekiranya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita tangguhkan perkongsian kita di sini pada hari ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu sesungguhnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk orang yang tanya apa khabar kat saya, alhamdulillah saya khabar baik. Dan untuk yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.